Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada Ahli Kumpulan 9 akan membahaskan isu-isu yang telah kami kaji dan mengaitkan dengan konsep imajinasi sosial. Jadi rumusan untuk setiap isu bermula pada saya iaitu berdasarkan kajian yang saya lakukan mengenai masalah ketagihan rokok dan rokok elektronik vape, mendapati bahawa terdapat ramai pelajar IPT masih terdedah dengan gejala rokok. Ianya juga mudah mempengaruhi pelajar lain kerana rokok dan vape menjadi trend dan kebiasaan terhadap remaja. Menerusi kajian ini, konsep imajinasi sosial dapat diaplikasikan melalui perkaitan antara individu yang merokok akan mempengaruhi pelajar lain dan menimbulkan masalah kesihatan. Hal ini kerana individu yang merokok akan menerima penyakit dan secara tidak langsung akan meningkatkan peratusan masalah kesihatan dalam kalangan pelajar IPT di Malaysia. Hai, saya Muhammad Nabil. Teruskan dengan berdasarkan kajian yang dilakukan mengenai penyalahgunaan media sosial dalam kalangan pelajar. Penggunaan laman sosial ini mendatangkan pelbagai kebaikan dan keburukan kepada golongan pelajar. Namun, impak negatif yang wujud harus diberi perhatian yang serius oleh pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap laman sesama sosial yang tidak bertanggungjawab. Pepatah ada mengatakan bahawa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Menerusi kajian yang dilakukan iaitu dengan melihat masalah penyalahgunaan media sosial dalam kalangan pelajar. Imajinasi sosiologi ini dapat diaplikasikan dalam membahas tentang isu di mana media sosial ini dapat mempengaruhi seseorang pelajar kepada ramai pelajar apabila menggunakan media sosial dengan cara yang salah. Hal ini kerana ianya terkesan daripada sikap ingin mencuba dalam diri pelajar tersebut, kurangnya perhatian ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya. Okey, seterusnya bahagian saya melakukan kajian mengenai masalah kesihatan mental di kalangan guru. Dapatan daripada itu, setiap individu ataupun setiap yang bergelar guru mengalami masalah stres, panic attack dan sebagainya. Tetapi bukan hanya seorang individu, hampir keseluruhan guru yang pernah mengalami. Maka dalam kajian ini, apa yang saya mendapati adalah terdapatnya perkaitan antara masalah individu iaitu guru dan sekelompok guru di mana dengan permasalahan tersebut segolongan guru ini boleh membantu seseorang individu yang bergelar guru untuk mencapai ataupun memberi idea baru dalam menangani masalah yang pernah mereka individu tersebut hadapi. Dan ini boleh selari dengan perkaitan di antara imajinasi sosiologi yang pernah dipelajari oleh saya. Seterusnya, berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh saya mengenai pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Seperti yang kita sedia maklum, pergaulan bebas sering dikaitkan dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam dan lain-lain. Masalah pergaulan bebas ini semakin membimbangkan, demikian kerana remaja kini banyak terpengaruh oleh rakan sebaya, budaya barat serta kurangnya didikan agama dan moral daripada ibu bapa ataupun institusi keluarga itu sendiri. Menerusi kajian yang dilakukan ini juga, saya mendapati bahawa masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja, imajinasi sosial dapat diaplikasikan dalam membahas tentang isu ini di mana pergaulan bebas yang asalnya bermula daripada individu akan menjadi masalah sosial yang besar apabila semakin ramai yang terlibat dengan gejala ini dan lama kelamaan perkara ini akan menjadi norma dalam kalangan mereka. Baiklah, akhir sekali, berdasarkan kajian yang saya lakukan mengenai taraf hidup pelajar B40 dalam kalangan pelajar Kelantan di Universiti Utara Malaysia mendapati bahawa terdapat segelintir pelajar B40 Kelantan di UUM yang tercicir daripada sebarang bantuan. Namun sebaliknya, golongan T20 pula yang mendapatkan bantuan. Menerusi kajian yang dilakukan ini melalui aspek imajinasi sosiologi yang saya pelajari, isu ini dikaitkan dengan golongan B40 apabila mereka sering mendapatkan bantuan, menyebabkan mereka dihina kerana terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan dan kurang berusaha. Perkara ini menyebabkan pelajar golongan B40 malu untuk meminta bantuan yang diberikan oleh pihak universiti. Seterusnya, mereka tercicir. Bagi perspektif pelajar golongan T20 pula, mereka terkecuali daripada memohon bantuan kerana pendapatan kedua-dua ibu bapa mereka yang dikatakan mencukupi. Oleh sebab itu, terdapat segelintir daripada mereka terpaksa memasukkan dokumen demi mendapatkan bantuan tersebut. Masalah ini menjadi satu budaya dalam kalangan pelajar kerana tanpa dipantau oleh pihak atasan dengan teliti.
Okey, seterusnya kita lihat pada bahagian persamaan. Berdasarkan apa yang diutarakan oleh semua ahli, kami mendapati ada 4 persamaan, iaitu yang pertama, mampu memberikan solusi melalui pengalaman yang dialami oleh kelompok yang sama. Kedua, mempunyai berkaitan permasalahan individu dengan permasalahan kelompok. Persamaan yang ketiga pula ialah ini dapat menyumbang kepada faktor berlakunya sesuatu isu apabila gejala individu menjadi ikutan ramai. Dan persamaan yang terakhir yang didapati adalah masalah individu ini memberi kesan kepada masyarakat sekitar. Okey, manakala dari segi perbezaan, ia terdapat 3 perbezaan yang kami kenal pasti dari setiap kajian oleh ahli kumpulan kami. Yang pertama, skop kajian yang diperhatikan adalah berbeza mengikut isu yang dikaji. Yang kedua, tempoh untuk mendapatkan hasil kajian setiap isu adalah berlainan. Dan akhir sekali adalah kandungan soalan yang dikaji dalam borang kaji selidik setiap isu. Okey, seterusnya bagi idea baru pula, saya mengambil perkaitan antara isu masalah kesihatan mental di kalangan guru dan taraf hidup pelajar B40. Apabila masalah kesihatan di kalangan guru makin melonceng, ia memberi kesan kepada pelajar-pelajar B40 kerana itu menyebabkan mereka lagi tidak mahu pergi ke sekolah. Berbanding pula pada golongan T20. Apabila golongan T20 ini tidak mahu ke sekolah, tetapi mereka banyak lagi solusi yang boleh mereka belajar di luar selain waktu sekolah. Itu sahaja. Baik, bagi saya pula, untuk tajuk kaji selidik saya iaitu taraf hidup pelajar B40 yang saya dapat kaitkan dengan isu masalah kesihatan mental dalam kalangan guru. Di sini pelajar tiada duit untuk pergi ke sekolah. Ini menyebabkan mereka terpaksa untuk mencari pekerjaan untuk menampung kehidupan mereka. Dan guru terpaksa mencari penyelesaian kepada masalah di mana pelajar mereka tidak hadir ke sekolah, seterusnya mereka mendapat gangguan mental. Ini akan menyebabkan nama sekolah tercemar. Masalah ini akan menjadi beban di mana guru terpaksa menghantar rekod kehadiran dalam peratusan yang rendah kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri. Untuk idea baru yang seterusnya adalah perkaitan antara isu masalah ketagihan rokok dan rokok elektronik vape, penyalahgunaan media sosial dalam kalangan pelajar dan pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Bagi saya, perkaitan isu ini adalah melibatkan media sosial, iaitu seperti yang kita tahu media sosial Instagram, TikTok suka mempromosikan vape dan rokok ini, dan kita tahu vape dan rokok ini adalah haram dan ianya juga mempromosikan pelbagai flavor ataupun perisa untuk menarik minat remaja-remaja sekarang. Saya juga mendapati bahawa media sosial ini mampu menyumbang kepada pergaulan bebas tanpa batas, contohnya melalui Omni TV, Bigo Live dan sebagainya, kerana perkenalan daripada alam maya akan membawa kepada dunia nyata yang membawa kepada pergaulan bebas. Okey, akhir sekali untuk bagi daripada saya, iaitu media sosial kini menjadi satu platform untuk mereka mengikuti akan trend-trend terbaru seperti vaping challenge, iaitu di mana lelaki dan perempuan boleh mengikuti tanpa sekatan, dan di mana ini boleh dikategorikan juga sebagai dalam pergaulan bebas. So ianya adalah satu kemudaratan iaitu atau keburukan kepada golongan muda yang akan datang. Dan kali ini harus dijauhi oleh semua golongan muda, termasuklah lelaki dan perempuan. Sekian itu saja perbincangan daripada kumpulan 9. Terima kasih.